semua, selamat kembali ke channel Mas Hashim. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan kepada anda cara nak buat pola baju kurung kedah moden. Okey, so saya dah buat satu contoh baju kurung kedah moden. Okey, macam yang anda lihat dekat sini. Baju dia macam ni je, simple je. Okey. So dia ada belah baju kurung kat sini, leher bulat. Okey, so dia punya bahagian ketiak ni dia macam baju kurung moden lah, sebab dia kurung kedah moden kan. Cuma dia loose. Okey. Dia loose daripada sini, pinggang sampai punggung dia loose. So dekat belakang dia tak ada zip. Tapi kalau kata anda nak letak zip, boleh je, tak ada masalah. Kalau kata nak letak zip dekat belakang, kat depan ni tak nak belah, boleh, tak ada masalah. Ataupun contoh nak buat berkating sikit pun boleh je letak zip, tak ada masalah. So dia sama je macam kurung moden sebenarnya. Sebab itulah saya selalu cakap, kalau kata anda belajar baju kurung moden, kira macam kurung moden tu dia macam basic. So kalau kata pandai basic tu, dia akan pandai juga jahit baju lain, olah pola. Tapi kena pandai basic tu dululah, kena faham basic. Lepas tu kena mahir dekat bahagian jahit kan. So tak ada masalah. Daripada belajar satu design baju je, sebenarnya kita boleh olah dah kalau kita betul-betul dah start faham. Okey? So jom kita start. Sekali kita kena ada ukuran lah. Okey. Ukuran yang ada dengan saya ni ukuran contoh. Bahu 14, labuh tangan 22 inci, dada 32 inci, pinggang 28 inci, pinggul 37 inci, maksudnya keliling Labuh baju 25 inci, keliling leher 15 inci, keliling ketiak 17 inci, bahu ke pinggang 14 inci setengah. Okey, lepas tu bahagian dada, pinggang dengan pinggul kena bahagi dengan 4. Okey. Jadi saya dah bahagi dengan 4. So dada 8, pinggang 7, keliling pinggul 9 suku. Okey, keliling leher saya bahagi dengan 6, 2,5. Okey. Okey, bahu kena bahagi dengan 2. So 7. So mula-mula sekali kita boleh buat garis lurus dulu. Okey, labuh dulu ataupun kita boleh buat garis bahu dulu. Okey. Kiranya macam kalau kita buat pola ada dua option lah. Satu, kita start buat garis bahu ataupun kita buat garis labuh baju. Okey, jadi saya buat dulu. Okey, ni saya buat gap Saya buat gap kat sini. So ni jadi bahu lah. Okey. Okay, so kalau kata nak ambil labuh baju dulu, boleh, tak ada masalah. Okey. Labuh baju 25. So ni bahu. Okey. Lepas tu kita ukur daripada bahu ke bawah 25 inci. Okay. So kita guna pembaris ni, ataupun pembaris L besar tu, kita samakan. So pembaris ni kita letak macam ni, maksudnya ni sudut 90 darjah. So dia tak sengit. Okey, lepas tu ni labuh baju. Okey. Lepas tu daripada bahu ni ke garis dada ni saya turun standard 9 inci je. Okey. Dia ada formula lain juga untuk dapat garis dada. Kita buat je 9 inci. Okey. So ni garis dada. Lepas tu bahu ke pinggang belakang. Okey, ukuran bahu ke pinggang belakang 14 inci setengah. Jadi 14 inci setengah ni kita letak dekat atas bahu ni. Okey, lepas tu kita garis. Okey, so ni pinggang. Okey. Lepas tu daripada pinggang ke pinggul ni, dia kena 8 inci tu standard. Kalau kata kita nak ukur customer kita ataupun siapa-siapa yang kita nak jahitkan baju tu, ukur pun boleh. Okey. So ni 8 inci saya buat standard je.
Okey. Pinggul. Okey. Sama tak macam baju kurung moden? Basic. Macam yang saya ada share dekat dalam buku, saya ada share dekat video yang sebelum ni, masa mula-mula. Sekali saya sharing tu, saya share pasal garis asas dulu. Sebab saya dulu pening part ni. Sebab masa tu kita ukur, lepas tu kita terus bahagi. Ukur lepas tu bahagi. So macam kita kurang faham sikit macam tu. So nak bagi mudah faham, anda buat dulu garis asas ni. Maksudnya 5 garis asas ni letak dulu kat atas pola ni. Baru fikir pasal nak bahagi-bahagi tu selepas buat ni. Okey, saya dah bahagi tadi. Ni. Okey, 14 inci bahagi 2, so 7. So kita letaklah daripada sini. Okey. Pada garis ni 7. Lepas tu kita garis selari. Okey. Ataupun ukur dulu kat sini 7. Kalau takut nanti dia sengit ke apa kan. Ukur je. Okey, macam ni. Okey, lepas tu bahagian yang kita dah bahagi tu, okey, dada 8 inci. Okey. So ni ukuran yang kita belum tambah kelonggaran lagi. Maksudnya masa saya mengukur tu ukuran yang ngam. 32 tu kiranya ukuran yang ngam pada badan. So untuk dada ni kita boleh buat kelonggaran dia 3/4. Okey, 1 ataupun 1/2 ataupun 1 suku. So saya buatlah 3/4. Okey, macam baju contoh yang saya dah jahit tu saya buat 1. So 1 tu macam besar. So saya buat 3/4. Bahagian pinggang pula kita abaikan dulu sebab ni baju kurung kedah moden dia tak ada cutting. So kita abaikan dulu bahagian sini. Okey. So pergi terus pada bahagian pinggul. Okey, bahagian pinggul ni 9 suku. Okey, 9 suku saya letak sini 9 suku. 9 suku kita letak kelonggaran dia 1 inci, 1 suku ataupun 1/2. Dia terpulang pada keselesaan anda lah. Kalau kata 1, dia biasa je. Kalau kata 1 suku tu, dia besar sikit. Kalau 1/2, dia lagi besar. So yang ni, saya letak 1/2. Okay. Jadi yang ni, kita garis je macam ni. Straight je. So kalau kata yang bahagian pinggang ni, kalau kata anda nak bagi cutting, anda buatlah cutting. Anda boleh je. Boleh je cutting kan, tak ada masalah. Tapi sekarang ni kan kita buat yang biasa. So saya akan tunjuk dulu. Okey, bahagian bawah ni kita letak je pembaris ni, bahagian lurus ni dekat depan. Okey, kita macam tu. So ni je lah bahagian sini. Maksudnya ni bahagi 4, lepas tu letak kelonggaran. Okey, ni pun sama, lepas bagi 4 letak kelonggaran. Dia boleh juga anda tambah dulu kelonggaran, contoh 32 tu, contoh dada 32. Tambah kelonggaran 3 inci. Lepas tu bahagi dengan 4 pun boleh juga. Maksudnya kalau kita buat macam tu, kita tak payah tambah kelonggaran dah dekat sini sebab kita dah tambah kelonggaran sebelum kita bahagi lagi. Maksudnya kita dah tambah siap-siap. Kalau macam tu pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadi kita fokus pada bahagian ketiak ni pula. Okey, untuk bahagian ketiak ni, kat sini turunkan 1 inci. Okey, lepas tu bahagian leher ni, tadi dah bagi dengan 6. 15 bahagi dengan 6, 2,5. So saya letak 2,5 kat sini. Lepas tu sini 2,5 juga. 2,5. Lepas tu saya tambah 1 inci. Ataupun boleh buat 3/4. So saya tambah 1. So sini 2,5. Kita buat kotak ni dulu. Lepas tu kita boleh bentukkan pakai pembaris atau kita boleh freehand je. Kalau pakai pembaris tu dia kadang ketat sikit. So kita freehand ataupun kalau anda tak biasa nak freehand ni boleh je pakai pembaris ni. Okey, letak je. Tapi jangan letak terlampau rapat macam ni. Nanti dekat akan ketat kat bahagian sini. So macam ke bawah sikit. Okey, jadi yang bahagian sini kita garis je.
Okey. Lepas tu, sini ke sini kita dapatkan dia punya center. Okey, ni dah jadi 8 inci. Okey, ni 8 inci. So, kita bahagi dengan 2, dia jadi 4. So, sini boleh masukkan 3/4. Okey, kalau kata orang tu berisi, kita boleh masukkan setengah aja. So, kita ambil pembaris L ni. Kita just connect je ni dengan ni guna pembaris. Kalau kata tak boleh guna pembaris direct, kita buat sini dulu lepas tu baru buat sini. So kita connectkan dia. So dah siap dah. Bola kurung kedah moden bahagian depan. So untuk bahagian belakang sama juga. Sama juga. Dia kena buat garis dada, pinggang, pinggul dengan labuh baju. So saya buat dulu garis. Okey, jadi saya dah buat dah. Okey, untuk bahagian belakang dia, bahu, dada, pinggang, garis pinggul dengan labuh baju. So sama juga macam bahagian depan. Dekat sini kita kena bahagi dia dengan 2. So sini kita letak balik. Maksudnya kita transfer balik apa yang kita buat dekat sini. So kita transfer je balik dekat sini. Benda sama je. Cuma ada bahagian yang tak sama bahagian sini saja dengan bahagian leher. So yang ni tadi 8. Okey, lepas tu 3/4 punya kelonggaran. Okey, bahagian pinggul ni 9 suku. Okey, kita tambah kelonggaran 1/2. Lepas tu kita garis je. Okey, lepas tu ambil pembaris ni. So dia akan terbalik macam ni lah. So garis je bahagian bawah ni. So kita pergi pada bahagian sini. Okey, dekat sini kita turun 3/4. Okey, dekat bahagian sini sama je 2/2 macam yang bahagian depan. Okey, lepas tu kita buat dia. Kita buat kotak. Lepas tu yang ni freehand je. Okey. Kemudian yang ni turun 1 inci. Okey, gariskan. Yang ni sama, kita bahagi dengan 2. So yang ni kita masuk setengah je. Ambil pembaris L. Kita bentukkan. Okey. Okey, lepas dah bentukkan ni, kita check keliling ketiak ni mengikut keliling ketiak yang kita nak. Okey. So, saya check dulu. So, check daripada bahagian depan. Sekarang ni bahagian depan dapat 9 3/8. Okey, ni. Okey, daripada sini ni saya sambung je kat sini. So dapat 18,5. So 18,5 ni besar. Okey, saya nak 17 je. So saya kena naikkan bahagian sini. Okey, kita kena turunkan. Dia macam tu je nak adjust keliling ketiak ni. Okey, so setengah kat sini. Okey, lepas tu sini setengah. Okey. Lepas tu kita bentukkan balik. Okay, lepas kita dah bentukkan ni, kita boleh check balik. Sini 8 3/4. So kita sambung kat sini.
So saya dapat 17. Okay. So bila kata dah adjust bahagian sini, barulah kita boleh buat lengan. Okay, untuk lengan, ambil dia punya labur dulu. Sekejap, muat ke tak ni? Lengan saya buat kat sini. Okay, so untuk lengan ni, kita ambil ukuran ni. Okay, ni. Daripada yang kita dah betulkan ni. Okay. Kita ambil ukuran tu. So, ni 7/3/4. Okay, so 7/3/4 tu, saya letak dekat sini. So, labur lengan 22. So saya buat 22 kat sini. Okey. Lepas tu kita garis je. Lurus. Okey, lepas tu tadi saya punya keliling ketiak ni 17. So 17 tu saya tolak dengan setengah. So jadi 16,5. Okey, 16,5 kita bahagi dengan 2. So dapat 8 suku. Okey. 8 suku ni tak dekat sini. Tengok dia jatuh kat mana. So ni 8 suku. Tengok dia 8 suku tu kat mana dia punya kejatuhan. So dekat sini. Ni 8 suku. Ni. So garis je. Okey, so 8 suku ni kita bahagi dengan 2. So 4 satu hun. Kat sini. So yang 4 satu pun kita kena bahagi 2 juga lagi. Okey, 2 sini. So ni pun sama. Okey, 2 tengah-tengah ni. Okey, lepas tu yang ni kita garis dulu. Buat 3/4. Okey, yang bawah ni saya buat suku. So yang ni kita bentukkan. Dia boleh buat freehand ataupun kalau anda tak boleh nak freehand, guna the ruler ni. Tapi kena pandai adjust lah. Macam ni. Contoh yang ni. Macam ni. Connect macam ni. Macam tu. Tak ada marker. Macam ni. Okay, lepas tu terbalikkan ruler ni macam ni pula. Ni kalau guna pemaris. Kalau kata boleh freehand, just buat je freehand. Okey, lepas tu bahagian bawah ni bukaan tangan. Terpulang pada anda nak berapa. Macam ni. Saya buat 11. Jadi 11 kita bahagi dengan 2. So 5,5. So kita letaklah 5,5 kat sini. Okey. So kita ambil pembaris bentuk ni. Okey, bentukkan. Okey, so ni tadi garisan daripada sini. So ni tanda lipatan. Okey, kalau jumpa bulat 3 ni tu maksudnya tanda lipatan. Okey. So kat sini tanda lipatan, kat sini pun boleh buat tanda lipatan ataupun anda nak letak zip, tak payahlah letak tanda lipatan. So dekat bahagian sini biasanya saya akan check dan saya akan ukur lah. Sebab biasa kalau saya ukur customer, saya akan ambil ukuran sini. Ukuran keliling ketiak pun saya ambil, ukuran yang sini pun saya ambil, keliling lengan. Okay, so keliling lengan ni yang dah siap ni besar, 13. Saya punya bahagian ni kecil je. Okay, 11 je. So kalau 11 sama dengan sini kan. So saya buatlah 5/3/4. So kalau kata buat 6, maksudnya dia 12. So ni 13 sebesar. So saya akan bentukkan balik. Okay, so yang ni tak nak dah. Kalau kata tangan ni nak kembang, so daripada siku ni boleh kembangkan. Okay.
Macam tu je. Okey, jadi dah siap dah pola baju kurung kedah moden. Okey, kalau kata anda nak buat cutting, anda just bentukkan bahagian sini sahaja. Contoh, ni saya bagi contoh lah. Okay, contoh dia macam ni. Okay, lepas tu yang ni kita bentukkan ke atas. So dia cutting lah sikit. Kalau kata anda nak masuk lagi, anda masukkan lagi. Boleh je, tak ada masalah. Sebab ni pinggang ni kalau ikut saiz yang asal pun kecil je. Tapi sebab kita buat kurung kedah kan. Kurung kedah dia tak adalah fit ikut badan. Kalau kata cantik berkating tu kurung moden, mini. Kalau yang singkat lah, kalau kata yang labuh, kurung moden lah. So yang ni pun sama juga. Start daripada bawah ni, senang. Maksudnya ni dah cantik terbentuk kan. Just bentukkan je macam ni. Okay. Lepas tu just naikkan je ke atas. So dapatlah bentuk sikit. Macam tu je. Okay. So macam mana? Senang kan? Okay, jadi saya harap anda cuba buat. Okay, baru tahu senang ke tidak kan? Okay, kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Betul tak? So anda cuba buat dulu dan tengok macam mana. Saya harap semoga video ni bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi di video akan datang dan saya doakan semoga anda yang baru nak belajar jahit tu boleh menjahit dengan jayanya, jangan give up. Buat je sampai jadi. Okay, kita biasalah masa mula belajar ni dia adalah salah sana, salah sini. Biasalah tu proses pembelajaran kan. Macam saya sekarang pun ada je yang salah buat lagi. Tapi tak apalah, kita belajar daripada kesalahan. Okay. So terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel. Bye.